Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika Sayyidil Ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'una ummati wa farij anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah malam ini kita sambung mengenai hak-hak isteri. Masuk hak-hak isteri adalah tanggungjawab suami memberi hak-hak pada isterinya tadi. Maka pada minggu yang lalu kita bicara hak suami. Jadi isteri kena taat pada suami. Dan pada malam ini kita membicarakan bahawa suami kena berbuat baik kepada isteri. Hak-hak isteri atas suami sangat banyak. Suami kena memberi haknya kepada isteri dan banyak hak-hak yang kita perlu beri pada isteri. Di antaranya suami harus memperlakukan mereka, iaitu isteri, dengan akhlak yang baik. Hendaklah bergaul dengan keluarga isteri dan ahli keluarga dengan pergaulan yang baik, iaitu dengan akhlak yang baik. Menerima dengan sabar kelakuan isteri-isteri yang menyakiti dan menyayangi mereka di atas kekurangan akalnya. Maka suami dia kena sabar di atas perlakuan isteri. Kadang-kadang isteri menyakiti hati. Sama ada menyakiti hati dengan perkataan yang tinggi suaranya, ataupun perkataan yang membantah, menolak maknanya, ataupun menyakiti dengan perbuatan. Menyakiti dengan perbuatan, maka menjadi kewajipan suami sabar di atas kerana isterinya dan menyayangi mereka di atas kekurangan akal. Dan isteri ini disebut wanita ini ada kurang ibadat, kurangnya akal antaranya. Maka kena sabar di atas kerenah yang berlaku, apa yang dilakukan oleh isteri. Ada satu kisah seorang itu, satu orang itu dia ada isteri. Isterinya tidak taat kepada dia, selalu menyatakan buruk pada dia. Tapi dia sabar. Dia sabar. Jadi kawan ni satu hari datang satu orang ke rumah dia, maka diketuk pintu bagi salam, keluarlah satu orang perempuan. Dia pun berkata, saya mau bertemu dengan suami kamu. Lalu kata dia, suami saya tidak ada. Dia pergi ke mana? Suami saya ini dia pergi ke hutan mencari kayu api. Kemudian isterinya mengatakan, suami saya ini begini. Menyatakan perkara yang buruk kepada suami dia. Maka dia heran, kenapa lah isteri ini begitu? Selang beberapa lama, balik suami dia. Bila balik suami dia, dia terkejut. Kerana apa? Kerana suami dia tu, di sebelah suaminya, seekor harimau. Seekor harimau. Dan kayu-kayu api diletak di atas belakang harimau tadi. Jadi rasa heran, seganas-ganas harimau itu boleh dijinakkan. Tapi isterinya tak boleh. Jumpalah dia, selang berapa lama dia pun balik. Lama-lama kawan dia datang lagi. Beri salam, keluar satu orang perempuan. Tapi yang lain lah. Saya mau berjumpa dengan sekian-sekian. Itu suami saya. Dia ada tak di rumah? Dia tidak ada. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke hutan mencari kayu api. Lalulah dia tanya, bagaimana keadaan suami kamu? Suami saya alhamdulillah baik orangnya, sabar. Dia cerita yang baik-baik saja. Selang berapa lama suami dia balik.
tapi suami dia balik pikul kayu api. Tak ada dah harimau. Tidak ada harimau. Maka dia pun tanya. Dia kata yang dulu itu tidak taat kepadanya, maka ditinggalkan. Dia tidak taat, dia kesabaran dia sabar di atas kelakuan isterinya, Allah beri dia harimau membantu dia. Tapi lepas pada itu dia dapat isteri baru, baik, soleh. Maknanya akhir sekali harimau tak dilari. Duduklah dia, maknanya bekerja seperti biasa. Maka dikatakan bahawa seorang suami dia memang kena sabar di atas kelakuan isteri. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, Nabi sebut di akhir zaman. Di akhir zaman dia kata tanda-tanda akhir zaman ini tanda-tanda kiamat. Di akhir zaman adalah isteri-isteri tidak taat kepada suami. Tidak taat kepada suami. Maka isteri kena taat pada suami, suami kena bergaul dengan isteri, yakni maknanya pergaulan dengan isteri dengan akhlak yang baik. Kerana Allah Taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaulah dengan mereka, yakni isteri. Allah Taala sebut pada Rasulullah, wa ashiruhunna, bergaulah kamu dengan isteri-isteri. Dengan isteri-isteri kamu itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun begitu, mendapat karenah dengan isteri-isterinya. Ada isteri Rasulullah dipegang maknanya hidangan makanan, kalau kita dalam talam lah, tiba-tiba dia hembahnya gitu, dilepaskan dia, jatuh depan Rasulullah. Rasulullah kata tak apalah, biar Rasulullah tolong kemaskan. Gitu je. Maknanya, tapi begitu karenah-karenah yang berlaku, dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sabar di atas karenah isterinya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah didatangi satu orang. Orang itu nak mengadu pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Nak mengadu ke apa? Nak mengadu isteri tidak tahan. Orang kata tension. Maknanya jadi isteri tidak taat kepada dia. Maka dia nak mengadu pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka dia pergi rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tiba-tiba bila sampai ke rumah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia dengar isteri Sayyidina Umar Al-Khattab belebel pada dia, pada Sayyidina Umar, teruk pada dia kena. Dia nak mengadu. Dia pun terkejut, dia pun termenung. Akhir sekali kata, kalau beginilah keadaan Sayyidina Umar, baik aku baliklah. Maka dia pun balik Sayyidina Umar, nampak Sayyidina Umar panggil dia pun datang. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya, apakah sebab kamu datang ke sini? Apa tujuan dia? Dia kata, saya datang ke sini nak jumpa Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Tetapi saya nak mengadu hal ni tentang isteri saya. Akan tetapi bila saya mari, saya dengar isteri Amirul Mukminin, maknanya teruk lagi pada isteri saya. Maka saya tak jadi nak mengadu hal. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan bahawa kenapa Sayyidina Umar Al-Khattab ini bersabar di atas karenah isterinya? Kerana kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dialah banyak menolong aku, dialah yang menjaga makan minum aku, dialah yang menguruskan kehidupan aku, dan dengan dialah aku mempunyai anak, dan dengan dialah juga dia kata menyelamatkan aku daripada zina. Maka Sayyidina Umar menceritakan tentang isteri-isteri, kebaikan-kebaikan isteri tadi. Dan sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab sabar di atas karenah isteri. Kita maklum kisah Sayyidina Umar Al-Khattab kan, dia orang Terengganu kata bekeng. Maknanya tegas, Sayyidina Umar Al-Khattab tegas. Tetapi dengan isterinya pun beletih juga. Maknanya orang Terengganu kata belebel juga. Tapi dia sabar. Namun dikatakan oleh ulama, antaranya Sayyidina Umar pun ada mengatakan, kamu jangan ikut isteri kamu ada keberkatan. Khalafun nisa,
Fa inna fihinna barakah. Kamu jangan ikut isteri kamu. Canggahlah isteri kamu, ada keberkatan. Maknanya apa? Maknanya kalaulah dia ini ingkar dari sudut agama, jangan ikut. Maknanya dari segi kalau perkara yang membawa kepada melanggar syariat, maka jangan ikut arah dia. Orang Terengganu kata jangan ikut. Seperti apa? Seperti suka pembaziran, suka membeli benda-benda yang membazir, yang tidak memberi manfaat, maka suami tidak boleh ikut. Kerana apa? Kerana kalau diikuti, maka suami ini mendapat kemurkaan Allah. Maka suami juga kena tegas. Tegas dalam sudut apa? Tegas dalam sudut agama. Tegas dalam sudut agama. Macam mana? Seperti mengenai sembahyang. Suruh isteri sembahyang di awal waktu. Marah dia sembahyang lewat waktu. Sebagai contoh. Maka dalam bab ini suami kena tegas. Ada pun dalam bab dalam bab-bab yang tertentu, bab-bab perkara kecil tak payah balah lah. Contohnya suruh buat kuah gula, you buat kuah singgang. Takkanlah perkara gitu orang kata gaduh maknanya besar-besar. Jadi dalam keadaan macam itu, tengok keadaan. Lalu dikatakan besarnya hak para isteri ini, tanggungjawab suami ini besar. Allah Ta'ala berfirman, wa aqadna minkum misaqan ghaliza. Dan mereka itu, dan mereka pula, yakni isteri-isteri itu, telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Bila seorang itu mengatakan aku terima akan nikahnya, qabiltu nikahaha, aku menerima akan nikahnya, bermakna di situ ada perjanjian. Apa dia perjanjian? Yakni memberi hak-hak isteri. Setelah diakadnya menerima, aku terima akan nikahnya itu, maka telah mengambil perjanjian kita dengan isteri kita, yakni memberi hak-hak isteri tadi. Maka siapa dah ketika terima nikahnya, siapa pula yang bertanggungjawab memberi nafkah, iaitu suami. Siapa pula yang bertanggungjawab memberi ilmu? Suami. Siapa pula yang bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal? Suami. Setelah buat perjanjian, apa dia? Dengan akad, yang mana dia mengambil akan wanita itu sebagai isterinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah Ta'ala, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apa jua pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Beribadat kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, dan juga kaum kerabat kamu, yakni adik-beradik kamu, dan anak-anak yatim yang kehilangan ibu ataupun bapa dalam keadaan dia belum lagi baligh. Dan juga berbuat baiklah kamu dengan orang-orang miskin. Kalau tak nak bagi derma, jangan haklau. Dengan penghinaan jangan. Cakap dengan baik-baik, saya minta maaf tak boleh nak bagi lagi, kebetulan tak gaji pun tak dapat lagi, kata baik-baik saja. Dan kalau beri pula, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Kalau beri pula, jangan menyakiti hati dia. Bila kita bagi pada fakir miskin, jangan dok kata, oh dok minta maknanya dok kata, jangan menyakiti dia. Wal amanna, jangan ungkit-ungkit. Oh maknanya saya bagi sama pada awak. Jadi awak ni malas buat kerja. Jangan menyakiti hati dia, jangan mengungkit-ungkit. Adab kita dengan orang miskin. Dan juga jiran tetangga yang dekat, jangan bermusuhan dengan jiran tetangga.
Maka maknanya bila jumpa jiran tetangga, tegurlah dia. Mungkin ada perselisihan dengan jiran tetangga, maka berbaik-baiklah, maafkan dia ataupun minta maaf dengan dia. Kalau dia salah, kita maafkan. Kalau kita bersalah, kita minta maaf. Maka berbuat baik kamu dengan jiran tetangga, dan jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat sama-sama kita, dan juga orang yang musafir, yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada mereka yang sombong, takabur, dan juga membanggakan diri. Maka dikatakan bahawa termasuk kaum kerabat itu termasuk juga dengan maknanya ahli keluarga kita. Maka tidak dapat tidak, kita kena jaga isteri dan anak-anak kita. Wanita-wanita di zaman dahulu, sebelum suami pergi bekerja, maka sang isteri akan berkata, wahai suamiku, jangan kamu memasukkan sesuatu yang haram di dalam rumah kita. Pesanan para isteri di zaman salafus salih, minta kepada suami. Ada yang mengatakan, kami rela makan buah dalam ulat daripada makan hasil yang diharamkan oleh Allah. Maka itu tanggungjawab suami memberi kepada isteri sesuatu yang halal, yang baik. Dan dikatakan bahawa perempuan, yakni isteri, termasuk salah satu daripada 3 perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah hampir wafat. Ketika mana Rasulullah hampir wafat, Rasulullah berpesan, apa dia? As-salata, as-salata, jaga sembahyang, jaga sembahyang. Rasulullah suruh agar kita ini menjaga sembahyang di awal waktu. Siapa yang menjaga sembahyang, dia telah menunaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wa ma malakat aymanukum, yakni perhatikan hamba yang kamu miliki. Kalau zaman dulu ada hamba, maka janganlah mereka memberi beban kepada hamba di luar kesanggupan dia, di luar kemampuan dia. Dan yang ketiga, yang pertama solat, yang kedua hamba, yang ketiga maknanya bertakwalah kamu dalam menghadapi perempuan. Istausu khairan bin nisa, aku ini nak nasihat kepada kamu, berbuat baiklah kamu kepada kaum wanita. Maka Rasulullah pesan yang ketiga, yakni mengenai isteri. Mereka adalah tawanan yang berada di dalam kuasaan kamu. Kamu berkuasa di atas mereka, dan kamu telah menahannya dengan amanat Allah Ta'ala, dan kamu telah mengambil, tahan dia, mana kamu ambil dia, dan kamu memikul amanah Allah Ta'ala, dan Allah telah menghalalkan akan kemaluannya dengan kalimah Allah. Maknanya kamu halal dengan dia. Dengan apa? Dengan kalimah Allah Ta'ala. Allah menghalalkan. Maknanya kerana itu tidak membawa kepada perkara yang dicela. Dan kena berbuat baik, jaga kepada maknanya isteri, agar isteri terpelihara. Jaga ibadat, jaga pergaulan dia. Jangan beri bebas isteri. Para suami, suami ini afdal, dia ini kuat cemburu pada isteri. Bagus. Bagus suami ini kalau dia kuat cemburu pada isteri. Kerana apabila dia kuat cemburu kepada isteri, dia akan menjaga isterinya. Tapi tidak bagus kalau itu suami tidak cemburu pada isteri. Tak apalah, kawan-kawan dia. Dia telefon pula, boleh tolong ambil isteri saya kerja. Kalau dia suruh tu orang perempuan, tak apa juga, lelaki. Membiarkan itu, maka tidak boleh sama sekali. Ingat, jangan kita termasuk dalam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang dayus itu tidak masuk syurga. Macam mana? Dia membiarkan isterinya melakukan maksiat. Dan dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersabar di atas keburukan akhlak
isterinya. Dia sabar. Dia sabar. Dia tidak tinggalkan isterinya. Kalau dia tinggalkan isterinya, mungkin isterinya ini jadi beban susah. Isterinya tidak ada kerja. Isterinya tidak ada pendapatan. Walaupun isterinya akhlaknya buruk, dia tidak tidak tinggalkan, tapi dia sabar. Dia memilih jalan sabar. Memilih jalan yang sabar. Maka barang siapa yang sabar di atas keburukan akhlak isterinya, maka Allah Ta'ala akan memberinya pahala sebagaimana pahala yang Allah beri kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam. Begitu. Kenapa? Kerana Nabi Ayub ini sabar menanggung kesusahan dia, menanggung ujian. Nabi Allah Ayub ini sabar. Maka demikian mana-mana suami yang sabar di atas karenah isteri tadi. Maka demikianlah sifat suami, dia kena sabar. Dan yang kedua, baginda juga bersabda, barang siapa bersabar di atas keburukan akhlak suami dia. Tadi suami sabar atas isteri, dan mana-mana isteri yang sabar di atas keburukan akhlak suaminya, maka Allah memberi pahala sebagaimana pahala yang diberi kepada Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Apabila isteri sabar, isteri kena sabar dengan karenah suami, suami juga kena sabar dengan karenah isteri tadi. Maka dalam keadaan macam itu, suami akan dapat pahala, isteri pun akan mendapat pahala. Maknanya sebab itu dikatakan bahawa suami tadi dia kena banyak bersabar. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ada anak, namanya anak Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail alaihissalam ini dia pernah berkahwin. Bila dia berkahwin dengan satu orang perempuan, lalu satu hari Nabi Ibrahim pun datang nak jumpa anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Bila datang saja jumpa dengan isteri Nabi Ismail, menantu dia, tapi menantu dia tak kenal. Lalulah dia pun tanya, saya mau jumpa dengan suami kamu, Nabi Ismail. Oh, Nabi Ismail itu suami saya. Ya, Nabi Ismail itu tidak ada. Dia pergi mana? Dia pergi berburu. Dan bagaimana keadaan kamu? Oh, saya duduk susah duduk dengan suami saya ni begini. Ya, ceritalah benda-benda yang dia tidak puas hati. Nabi Ibrahim pun dengar. Lepas itu Nabi Ibrahim pun kata, boleh tak nanti kalaulah kata suami kamu balik, Nabi Ismail tu balik, pesan ke dia, ya ini tiang tengah rumah tadi minta tukar. Gitu maknanya, minta tukar. Tiang tengah rumah tu minta tukar katanya. Tak apa, nanti saya sampaikan pesan. Lalu Nabi Ibrahim pun balik. Selang beberapa lama Nabi Ismail pun sampailah kat rumah. Bila sampai, maka isinya beritahu, tadi ada satu orang datang. Satu orang datang, dia cari, dia maknanya. Lepas pada tu tanya orangnya macam mana. Maka isinya cerita orangnya begini. Apa yang dia kata? Dia tinggal pesan. Pesan apa? Dia pesan, dia kata tiang tengah-tengah rumah tu tukar lah, dia kata. Lalu kata Nabi Ismail, mu tahu tak siapa yang datang tu? Tak tahu. Yang datang itu ayah aku, pak mertua kamu. Yang datang itu ayah aku. Mu faham tak maksud dia? Maksud dia tiang tengah-tengah rumah tu kena tukar. Tak tahu. Maksud dia suruh aku tinggalkan kamu. Tinggalkan kamu. Maka dengan itu Nabi Ismail tinggalkan akan isterinya tadi. Sebab itu ulama mengatakan, jangan mengambil atau wanita yang pertama suka meminta cerai. Balau sikit minta. Maka jangan suka mengambil. Kalau nak ambil dia, tanya dulu orang. Sebab apa? Oh, dia wahai minta sangat, jangan ambil. Kalau dapat tahu, sebaiknya jangan bersama dengan dia. Kerana apa? Kerana perbuatan dia ini dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nanti duduk sebuah rumah, habis suami isteri tadi mendapat kemurkaan Allah. Maka para wanita, di mana-mana isteri yang meminta talak tanpa dibenarkan oleh syarak,
maka bergegar arsy Allah Ta'ala, tanda kemukaan Allah. Yang kedua, jangan juga mengambil wanita yang suka membuka keaiban, lebih-lebih lagi keaiban suami. Suami saya begini, dia cerita-cerita. Ini tidak bagus. Tidak bagus. Yang ketiga, jangan juga mengambil wanita yang suka mengkhianati hati suami. Mengkhianati hati suami. Maka dalam keadaan itu Nabi Ismail tinggalkan dia. Selang beberapa lama Nabi Ibrahim datang lagi. Bila datang lagi, tanya, mana saya mau jumpa Nabi Ismail. Oh, Nabi Ismail suami saya itu tidak ada. Dia pergi ke mana? Dia pergi berburu. Bagaimana keadaan? Bagaimana keadaan suami kamu? Alhamdulillah, suami saya begini cerita yang baik-baik. Nanti kalau dia balik, boleh tak saya nak tinggalkan pesan? Apa dia? Pesan ke dia, khabar ke dia, tiang tengah rumah tu tak payah tukar. Tiang tengah rumah tu tak payah tukar. Nabi Ibrahim pun balik. Lama tu Nabi Ismail pun balik. Lalulah diceritakan isterinya. Lalu ditanya, ada pesanan ke? Ya ada. Pesanan dia, tiang tengah rumah tu lok situlah, jangan tukar-tukar. Lalulah katanya, mu tahu tak siapa tu? Tak tahu. Itulah ayah saya. Dia pesan masuk tiang itu, jangan kekalkan kamu ini, jangan tinggalkan. Yang dahulu cerita keburukan tu Nabi Ibrahim suruh tukar tiang. Jadi begitulah maknanya, dikatakan bahawa seorang suami dia kena sabar di atas kerana isteri tadi. Yang termasuk akhlak baik seorang suami adalah bersikap sabar di atas perbuatan isterinya. Isteri yang macam mana? Isteri yang menyakiti hati dia, maka dia sabar dan jangan menjauhi dia. Jangan menjauhi dia. Tinggalkan isteri. Kerana apa? Kerana tak taat punya pasal. Jadi dalam keadaan macam itu boleh nak tinggalkan, tapi sebelum tu kena nasihat dia dulu. Kalau dia tak makan wa'izuhunna, maka maknanya beri peringatan kepada dia, ataupun lepas pada itu boleh pukul dia seandainya tidak memberi mudarat, ataupun kemudian tinggalkan tempat tidur, tidak tidur sekali dengan dia supaya dia kembali insaf mengingati kesalahan dia. Maka di antaranya tidak menjauhinya, lalu bersikap lembutlah di atas kebiadaban dan kemarahan mereka dalam rangka meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda isterinya ramai. Maka ada isterinya juga yang dijadikan, maknanya Rasulullah mendapat ujian daripada isterinya. Maka mengikut sunnah Nabi, kalau isteri itu maknanya menyakiti hati, Rasulullah tidak menjauhinya. Rasulullah tidak jauh, tetapi Rasulullah berlembut-lembut. Kadang-kadang bila nak marah, Rasulullah senyum saja. Kadang-kadang Rasulullah diam saja. Kemudian Rasulullah buat baik. Kita seorang suami jangan biar berterusan bertengkar dengan isteri. Kerana mana-mana isteri yang dia bermasa muka tidak bercakap dengan suami, ketika itu dia sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Selagi mana dia tak bercakap dengan suaminya, selagi itu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami jangan biarkan begitu. Bahkan suami kena maafkan dia, berlembut-lembut agar dia tidak mendapat laknat ataupun kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga biasa bersabar menghadapi sikap cerewet dan bantahan isteri-isterinya. Isteri-isteri Nabi pun bantah juga Nabi. Bantah. Sampai isteri Nabi Aisyah dia kata, muka yang Allah pilih dan tak jadi rasul. Begitu kata. Ada riwayat mengatakan begitu. Maka Rasulullah senyum saja. Rasulullah kata, dah aku tahu memarah macam mana. Ketika mana tu Rasulullah senyum, menyebabkan akhirnya Siti Aisyah pun jadi sejuk. Walaupun dia buat marah-marah pada Rasulullah, Rasulullah tidak membangkitkan kemarahan, tetapi Rasulullah senyum. Kadang-kadang Rasulullah pecek hidung dia. Maknanya kau marah, Rasulullah pegang hidung dia. Jadi akhirnya maknanya Rasulullah telah tunjuk akhlak yang baik kepada isterinya. Maka sehingga salah seorang daripada mereka tidak mahu berbicara. Ada isteri Nabi yang tidak mahu bercakap sehari semalam dengan Nabi. Rasulullah sendiri pun menghadapi
siapa sehari semalam tanpa cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isteri Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada satu hari bantah Saidina Umar. Lalu Saidina Umar berkata, berani sungguh membantah aku? Berani sungguh kamu ni lawan cakap aku? Isteri Saidina Umar berkata, bukan katamu, isteri-isteri Rasulullah pun membantah baginda, padahal baginda lebih baik daripada kamu. Bila mendengar isteri Saidina Umar kata begitu, maka Saidina Umar berkata, hai binasa Hafsah, kerana dia telah membantah Rasulullah. Hafsah itu anak dia, dan anak dia salah seorang isteri Nabi. Maka isteri Saidina Umar kata, jangankan kamu, dia kata, isteri-isteri Nabi pun ada membantah Rasulullah. Saidina Umar kata, binasa Aisyah, Hafsah, dia ni ada bantah Rasulullah. Lalu Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata pada Hafsah, pergi cari Hafsah. Lalu katanya Saidina Umar, ini kata Saidina Umar, janganlah kamu terhasut oleh Sayyidatina Aisyah. Dia ada kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perempuan yang sangat ditakuti bantahnya. Mu jangan bantah-bantah Siti Aisyah. Maknanya kerana Siti Aisyah ini adalah wanita yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jangan membantah Rasulullah sabit mu cemburu dengan Aisyah. Saidina Umar ini marah kepada anaknya. Jadi di antaranya maknanya dikatakan bahawa Saidina Umar Al-Khattab memarahi anaknya kerana apa? Kerana membantah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahawa Sayyidatina Aisyah membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah juga ada membantah Rasulullah. Maka ibu kepada Sayyidatina Aisyah, yakni isteri pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, marah melihat kelakuan isteri putrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Siti Aisyah bantah Rasulullah, lawan pada Rasulullah, maka mak dia ni marah, iaitu isteri kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun Rasulullah berkata, biarkanlah. Maknanya dia ingin melampiaskan, namun lebih banyak lagi. Maknanya biarlah Aisyah buat gitu, ni baru tengok. Sebelum pada ni pun ada dah buat gini. Maknanya. Tapi ketika itu isteri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq marah. Tapi Rasulullah kata pada ibu pada Siti Aisyah, biarkanlah. Maknanya dia nak melampiaskan kemarahan dia. Sebelum pada ni pun ada juga dia buat begitu. Tapi Rasulullah biar saja, tak ada masalah pun. Maka bila mana saja datangnya isteri Sayyidina Abu Bakar marah, tiba-tiba datangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang masuk. Lalu Rasulullah meminta untuk menahan persoalan mereka. Rasulullah minta kepada Sayyidina Abu Bakar, tolong cuba selesaikan masalah saya ni. Maknanya cuba selesaikan masalah saya. Masalah Rasulullah dengan Siti Aisyah. Lalulah baginda pun berkata pada Siti Aisyah, ya Aisyah, siapa nak bicara? Mu nak cakap ke aku nak cakap, kata Rasulullah. Ketika itu Siti Aisyah marah dah ke dia. Hari pula Sayyidina Abu Bakar, isteri Sayyidina Abu Bakar marah dah pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mari pula Sayyidina Abu Bakar. Bila mari saja Sayyidina Abu Bakar nak marah pada Aisyah, Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, aku lantikmu jadi hakim. Tolong selesaikan masalah aku dengan dia ni. Lalu Rasulullah kata, ya Aisyah, mu nak cakap ke? Biar Rasulullah cakap, katanya. Maka dikatakan baru kata Sayyidina Aisyah, silakan bercakap, tapi ingat cakap hak betul je. Rasulullah kan orang yang tak pernah cakap bohong, dia boleh kata gitu. Silakan bercakap, namun jangan bercakap kecuali yang benar sahaja. Dengar macam tu Sayyidina Abu Bakar jadi nak marah. Rasulullah, maknanya Rasulullah dikenali orang yang tidak pernah berbohong, cakap benar. Aisyah kata mu cakap, tapi mu cakap betul saja. Lalu melihat sikap Siti Aisyah ini kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar tampar mana Sayyidatina Aisyah. Lalu Rasulullah menarik Siti Aisyah tadi. Tarik Siti Aisyah, lalu diletak di belakang saya sambil berkata, wahai Abu Bakar. Itu pak mentua dia, wahai Abu Bakar,
bukan itu tujuannya aku membawa kamu, mengundang kamu. Kami pun Rasulullah kata tidak mengharapkan perkara ini berlaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Siti Aisyah radhiyallahu anha sehingga Abu Bakar merasa bersalah di atas perlakuan dia, bukan apa kerana Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tak mahu Rasulullah disakiti. Tetapi begitu Rasulullah membela Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada satu hari Siti Aisyah marah-marah pada Rasulullah ni dalam bab lain. Dia marah sampai dia bicara luar batasan. Dalam kitab ini kata di luar batas. Lalu Siti Aisyah kata, engkau ke orang yang dilantik jadi nabi? Dia kata begitu Siti Aisyah. Mendengar perkataan Siti Aisyah, baginda hanya senyum saja. Baginda tak kata aku ini Allah yang melantik aku. Makna kamu dahaka dengan Allah. Tak ada. Bila Siti Aisyah kata engkaukah orang yang mengaku seorang nabi, maka Rasulullah hanya tersenyum saja. Dan ternyata Rasulullah telah menunjukkan kesabarannya. Lalu baginda bersabda, ya Aisyah, aku tahu mu marah. Aku tahu saat mana kamu marah, masa bila kamu tak marah, kata Rasulullah. Ketika dia kata begitu, kata Siti Aisyah, dah mu tahu guana. Bagaimana engkau mengetahuinya? Kalau kamu reda, kalau kamu tidak marah, kamu akan berkata, demi Tuhan Muhammad. Demi Tuhan Muhammad. Akan tetapi jika kamu marah, kamu akan kata, demi Tuhan Ibrahim. Demi Tuhan Ibrahim. Jawabnya Rasulullah, kata Aisyah, ya benar sekali. Aku ketika nak marah, aku tak sebut namamu. Demi Tuhan Ibrahim, kata Siti Aisyah. Lalu Nabi tersenyum. Tersenyum di atas kelakuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah hebatnya Nabi SAW. Sekali-kali tidak berkasar dengan Siti Aisyah. Walaupun Siti Aisyah maknanya marah kepada Rasulullah. Sedangkan yang dia marah tu Rasulullah. Tapi Rasulullah senyum sahaja. Bahkan cakap lembut, aku tahu mu marah Aisyah. Dia kata, kalau mu marah mudah maknanya, dah mu tahu mana marah. Kalau mu marah, mu tak sebut nama aku. Mu sebut nama lain. Demi Tuhan Ibrahim. Kalau mu suka, mu kata demi Tuhan Muhammad. Akhirnya Siti Aisyah kata, ya benar ya Rasulullah. Maka demikianlah dikatakan bahawa Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, bagimu aku seperti Abu Zarin kepada Ummu Zar, tetapi aku tidak menceraikannya. Ada satu sahabat begitulah selalu bergaduh, tetapi dia menceraikan isterinya. Kata Rasulullah, aku tidak sekali. Baginda juga pernah berkata kepada para isterinya, janganlah kamu semua menyakiti aku disebabkan Siti Aisyah, kerana demi Allah tidak turun wahyu Allah Subhanahu wa taala kecuali saat aku sedang berada di samping Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah kata pada para isteri, jangan kamu menyakiti aku disebabkan Siti Aisyah. Maknanya janganlah cemburu pada Aisyah sampai menyakiti aku, ataupun kamu ini buat sesuatu sehingga menyakiti aku disebabkan Aisyah. Jangan kamu buat begitu. Kerana apa? Kerana Siti Aisyah radhiyallahu anha ni bila turun wahyu, setiap kali turun wahyu bersama Rasulullah adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berkasih sayang terhadap kaum wanita, kaum perempuan dan juga anak-anak. Lebih-lebih lagi para isteri Nabi. Nabi sangat berkasih sayang. Daripada sifat kasih sayangnya, baginda bersabar di atas gangguan ataupun kelakuan isteri mereka. Namun baginda sering bermain dan bergurau senda sehingga menyenangkan hati mereka, hati isteri-isterinya. Pernah satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha berlari-lari dengan Rasulullah. Maka ketika mana belum berlari, menang Siti Aisyah. Maknanya menang Siti Aisyah. Lalu suka Siti Aisyah. Lalu belum berlari sekali lagi. Maknanya Rasulullah menang.
Kemudian berlumba sekali lagi. Mula Rasulullah menang. Lepas tu berlumba lagi. Rasulullah buat lambat-lambat sikit. Siti Aisyah menang. Bila menang Siti Aisyah, gembira Siti Aisyah. Baru seri. Rasulullah kata seri. Tadi aku menang, mau menang. Lepas tu kata Siti Aisyah, kali lagi tengok siapa menang. Rasulullah kata jadi-jadi aja kot lah. Maka dia pernah berlari-lari, bergurau senda dengan isterinya Sayyidatina Aisyah. Pada satu ketika Sayyidatina Aisyah memenangi pertandingan itu, dan pada masa yang lain baginda pula yang menang. Lalu baginda bersabda, kemenanganku kali ini untuk menebus kekalahanku tempoh hari. Kalau Nabi bermain-main dengan Siti Aisyah berlawan, maka menang Siti Aisyah. Lama-lama Nabi lawan, Nabi menang pula. Nabi kata seri, dulu mu menang, ni aku menang pula. Sekadar nak menggembirakan isterinya. Rasulullah SAW adalah orang yang dapat menyenangkan hati isteri-isterinya. Sayyidatina Aisyah bercerita bahawa pada satu hari ia mendengar orang-orang Habsyah yang sedang mengadakan satu permainan pada hari Ashura 10 Muharram. Baginda berkata kepadanya, adakah engkau ingin melihat permainan mereka? Jawab Siti Aisyah, ya, nak tengok katanya. Lalu Rasulullah kata, mari sini. Memanggilnya dekatnya. Setelah itu baginda berdiri, dia buka pintu lalu memanjangkan tangan dan maknanya memberi ruang supaya Siti Aisyah dapat melihat permainan tersebut. InsyaAllah kita akan bicara pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.